Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji dan kesyukuran kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam ke atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, para sahabat dan tabi'in. Terima kasih kepada saudara pengurus majlis. Yang berbahagia Profesor Dr. Fazli bin Adam menjalankan fungsi sebagai Naib Chancellor Universiti Sultan Zainal Abidin. Yang berbahagia Profesor Dr. Kamarul Shukri bin Mattih Timbalan Naib Chancellor Akademik dan Antarabangsa. Yang berbahagia Profesor Dr. Engku Ahmad Zaki bin Engku Alwi, Dekan Fakulti Pengajian Contemporary Islam, Barisan Pengurusan Universiti, Dekan-Dekan Fakulti dan Ketua-Ketua Pusat UNIZA. Alhamdulillah, dengan izin ilahi, kita dapat bersama-sama pada hari ini untuk menjayakan International Seminar on Islamic Jurisprudence in Contemporary Society 2021, iaitu dengan singkatan ISLAC 2021. Terlebih dahulu, saya ingin merakamkan ribuan terima kasih kepada pihak penganjur kerana menjemput saya untuk menyampaikan ucap tama dan seterusnya merasmikan ISLAC 2021 ini. Ucapan syabas dan tahniah kepada pihak penganjur iaitu Fakulti Pengajian Contemporary Islam Universiti Sultan Zainal Abidin dengan kerjasama Fakulti Syariah dan Undang-Undang Universiti Islam Sultan Sharif Ali, Brunei, di atas kejayaan menganjurkan seminar antarabangsa ini. Hadirin yang dimuliakan, pandemik COVID-19 yang melanda seluruh dunia telah memberi impak yang berskala besar dan mengubah lanskap kehidupan manusia dari segenap aspek sama ada keagamaan, ekonomi, perundangan dan sosial. Cara hidup yang menjadi kebiasaan sebelum ni telah berubah dengan begitu drastik kepada norma baru. Siapa sangka makhluk Allah yang begitu kecil ini yang diukur dengan saiz nano menjadi sebab musabab kepada perubahan besar corak kehidupan manusia pada hari ini. Sebagai seorang Muslim yang percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang mencipta dan mentadbir sekalian alam daripada sekecil-kecil makhluk sehingga sebesar-besarnya, pastinya kita beriman bahawa setiap yang berlaku ini mempunyai hikmah dan menjadi ujian kepada kita semua. Namun, punca dan asbab kepada kerosakan dan ketidakstabilan dunia amat berkait rapat dengan kerosakan yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Ar-Rum ayat 41. Zaharal fasadu fil barri wa bahri bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Maksudnya, telah timbul pelbagai kerosakan dan bala bencana di darat dan di laut dengan sebab apa yang telah dilakukan oleh tangan manusia. Kerana Allah hendak merasakan mereka sebahagian daripada balasan perbuatan-perbuatan buruk yang mereka telah lakukan supaya mereka kembali, iaitu insaf dan bertaubat. Hadirin sekalian, dari aspek kesihatan, Kementerian Kesihatan Malaysia terlibat secara langsung dalam membendung penularan wabak COVID-19 ini sejak awal lagi. Langkah-langkah pencegahan yang diambil serta garis panduan dan operasi standard, iaitu SOP, yang dikuatkuasa adalah berdasarkan kepada nasihat pakar dalam bidang berkenaan. Ini sebenarnya adalah selari dan menepati tuntutan syariah yang meletakkan penjagaan nyawa sebagai salah satu objektif syariah yang utama. Jika kita menelusuri sirah Rasulullah SAW dan para sahabat baginda, kita akan dapati hadis dan kalam para sahabat yang berkait langsung dengan langkah pencegahan wabak. Berdasarkan hadis riwayat Muslim, Nabi Muhammad SAW bersabda yang bermaksud, apabila kamu mendengar wabak di sesuatu tempat, maka janganlah kamu pergi ke situ. Dan apabila ia berlaku di tempat kamu,
maka janganlah kamu keluar lari daripadanya. Pada zaman Saidina Umar radhiyallahu anhu, bila telah berlaku wabak taun di Syam yang merenggut banyak nyawa, beliau mengambil keputusan untuk tidak memasuki Syam dan memberi arahan kepada rombongannya untuk berpatah balik. Lalu Abu Ubaidah Al-Jarrah radhiyallahu anhu bertanyakan kepada Saidina Umar radhiyallahu anhu, "Adakah kamu lari daripada takdir Allah?" Maka Saidina Umar menjawab, "Kita lari daripada takdir Allah kepada takdir Allah yang lain." Dengan erti kata lain, segala perbuatan kita adalah dalam takdir Allah. Namun, kita dituntut untuk berikhtiar dan berusaha dan memilih langkah dan pilihan yang terbaik. Syariat Islam menuntut supaya manusia berusaha mengelakkan penularan penyakit dan mencari penyembuh kepada penyakit yang dihadapi. Aspek usaha dan ikhtiar ini tidak sama sekali menjejaskan keimanan dan tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai penyembuh yang hakiki. Hal ini jelas apabila kita dapati bahawa Rasulullah SAW sendiri menggunakan kaedah rawatan yang masyhur pada zaman tersebut. Baginda sendiri menyuruh para sahabat untuk mendapatkan rawatan daripada Al-Harith bin Qaladah yang terkenal sebagai tabib Arab walaupun dia tidak beragama Islam. Justru langkah pemberian vaksin, penjarakan sosial dan sanitasi yang dijalankan dalam menghadapi pandemik COVID-19 adalah bertepatan dengan tuntutan agama. Hadirin sekalian, ilmu Islam adalah ilmu yang bersifat universal dan berintegrasi dalam setiap aspek kehidupan. Segala ilmu yang bermanfaat kepada insan adalah terpuji dan dituntut dalam Islam. Tidak kiralah sama ada ia berasal daripada timur atau barat, daripada orang Islam atau bukan Islam. Konsep ilmu menurut Islam adalah luas dan terbuka seperti yang dinyatakan oleh Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Isu penting dalam soal ilmu yang wajar dititik beratkan ialah sumber dan dapatan sesuatu ilmu. Ilmu yang hakiki hendaklah berlandaskan sumber dan rujukan yang benar dan dipercayai. Kita berada pada zaman yang sumber maklumat tiada batasan dan amat mudah dicapai. Namun, ini tidak memastikan segala yang berada dalam lambakan maklumat di alam maya adalah benar dan tepat. Oleh itu, amatlah penting bagi kita untuk memastikan maklumat dan fakta yang diperolehi adalah sahih dan diperakuikan. Kementerian Kesihatan Malaysia telah melaksanakan program imunisasi COVID-19 kebangsaan ataupun ringkasan PIK. Usaha ini memerlukan kerjasama semua individu rakyat Malaysia. Namun, sedihnya, terdapat beberapa kumpulan dan individu yang menyebarkan propaganda dusta berkaitan dengan program vaksinasi yang dijalankan ini. Mereka yang terlibat mendapatkan rujukan dan maklumat daripada sumber-sumber yang meragukan dan tidak diperakui kesahihannya. Kemudian mereka membina kes dan laporan bagi mencetak gambaran buruk dalam fikiran masyarakat terhadap usaha vaksinasi ini. Alangkah baiknya jika mereka mengambil saranan Al-Quran yang menyuruh agar bertanya kepada ahli sesuatu bidang. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Anbiya ayat ke-7, "Fas'alu ahli dzikri in kuntum la ta'lamun." Maksudnya, maka bertanyakanlah kamu kepada Az-Zukri jika kamu tidak mengetahuinya. Para ulama telah mentafsirkan Az-Zukri di sini dengan ahli ilmu dan pakar bagi sesuatu bidang. Sudah tentu sikap bertanya kepada pakar bidang dan ahli dalam lapangan adalah penting bagi mendapatkan gambaran yang sebenar tentang isu yang berlaku. Para hadirin yang berbahagia, sebagai pihak yang bertanggungjawab tentang hal ehwal kesihatan dan penularan penyakit di Malaysia, Kementerian Kesihatan Malaysia sentiasa
peka kepada maklumat dan data yang diperolehi daripada seluruh dunia berkait dengan perkembangan dan bermutasi virus COVID-19 ini. Kerajaan telah banyak berbelanja pada peralatan, rawatan dan bekalan vaksin bagi memastikan seluruh rakyat Malaysia mendapat perlindungan yang diperlukan. Dasar dan peraturan yang dibuat adalah bagi menjaga kemaslahatan segenap lapisan masyarakat. Ini kerana kita hidup sebagai satu keluarga besar, seumpama selembar benang dikait, ditenun dan dijalin akhirnya menjadi kain yang sempurna indahnya. Begitulah cantik perumpamaan yang dibuat oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Ismail Sabri bin Yaakob. Setiap daripada individu komuniti mempunyai peranan masing-masing dalam menjaga diri, keluarga dan masyarakat daripada wabak dan ujian pandemik ini. Hentikanlah penyebaran maklumat palsu, maklumat tidak benar dan perasaan negatif terhadap usaha yang dilakukan oleh Kementerian Kesihatan dan Majlis Keselamatan Negara. Tanamkanlah nilai-nilai murni seperti keterangkuman, kebersamaan dan kesyukuran agar konsep keluarga Malaysia yang cuba diterapkan akan membawa kepada keharmonian negara dan kesejahteraan masyarakat. Hadirin yang dihormati sekalian, kesan pandemik ini bukan sekadar dirasai oleh dunia, bahkan umat Islam secara khususnya turut terkesan dengan kehadiran pandemik ini dalam kehidupan seharian. Bahkan dalam upacara keagamaan, pelbagai SOP baru telah diperkenalkan yang membawa kepada perubahan cara hidup masyarakat Muslim di Malaysia. Hasilnya wujud pelbagai isu kontemporari berkaitan pengurusan, penyelidikan, perundangan, penguatkuasaan, model kerangkaan dan sebagainya yang perlu diselesaikan dan dikongsikan oleh para ahli akademik, sarjana Islam serta pemain industri untuk manfaat masyarakat Muslim di Malaysia secara khas dan dunia secara umumnya. Justru penganjuran seminar antarabangsa perundangan Islam dalam masyarakat kontemporari ISLAC 2021 adalah satu usaha yang tepat pada masanya. Seminar ini yang membawa tema kesejagatan perundangan Islam dalam menongkah arus COVID-19 dan norma baru adalah satu platform dan wadah yang sesuai bagi menyerlahkan kesejahteraan Islam dan kerelevanan syariatnya dalam mendepani segala cabaran dan perubahan yang berlaku di dunia hari ini. Seminar ini dianjurkan bagi mencapai objektif berikut. Yang pertama, mengenal pasti isu-isu kontemporari umat Islam di Malaysia dan antarabangsa dalam suasana COVID-19 masa kini. Yang kedua, membincangkan isu-isu kontemporari COVID-19 daripada pelbagai perspektif perundangan Islam masa kini. Yang ketiga, berkongsi hasil penyidikan dan dapatan kajian para ahli akademik, sarjana Islam serta pemain industri yang dapat mencetuskan idea-idea baru dalam menyelesaikan dan memperkasakan perundangan Islam dalam situasi COVID-19 dan pasca COVID-19. Yang terakhir, yang keempat, meningkatkan jaringan dan kolaborasi penyidikan antara universiti terutamanya UNISAS dan universiti-universiti serantau, pusat-pusat penyidikan, institusi agama dan industri dengan lebih strategik. Seminar ini berjaya mengumpulkan para cendekiawan dan ilmuwan daripada dalam dan luar negara. Tokoh ulama dan mantan mufti Republik Mesir iaitu Profesor Dr. Ali Jumah merupakan nama yang terkenal dan tidak asing lagi dalam ilmu Islam. Kepakaran beliau dalam mengaplikasikan hukum dalam kitab dan teks Turah kepada realiti semasa diakui oleh dunia Islam dan para ulama. Kita sangat beruntung kerana beliau akan membentangkan kertas perdana dalam seminar ini. Sidang hadirin yang dihormati, selama 2 hari, tentunya banyak idea baru dan cetusan pemikiran segar akan dibentangkan melalui kertas-kertas kerja para ilmuwan dan para pakar bidang masing-masing.
jalinan pemikiran dan ilmu daripada ahli akademik, industri dan institusi yang berkenaan merupakan peluang terbaik bagi para ilmuwan dan pelajar mendapat gambaran sebenar berkaitan dengan isu-isu COVID-19 dan norma baru. Ilmu yang terdapat dalam buku dan kitab bukan sahaja perlu difahami dengan kefahaman yang benar dan tepat, namun perlu dibumi dan diaplikasikan dalam kehidupan manusia sesuai dengan tuntutan syariah. Resolusi yang akan dicapai pastinya mencerminkan ketinggian Islam dengan didasari segala hukum syarak, kaedah-kaedah fiqh dan maqasid syariah. Ini bertepatan dengan undang-undang Islam yang bersifat dinamik, progresif dan fleksibel selagi ia tidak bertentangan dengan prinsip dan matlamat syariah. Walaupun terdapat kekangan SOP yang menghalang untuk seminar ini diadakan secara bersemuka, namun pihak penganjur telah mengambil manfaat daripada kemudahan aplikasi dalam talian yang akhirnya memungkinkan kita dapat bertemu secara maya bagi menjayakan hasrat murni ini. Jutaan terima kasih dan tahniah kepada Fakulti Pengajian Kontemporari Islam Universiti Sultan Zainal Abidin dan Fakulti Syariah dan Undang-Undang Universiti Islam Sultan Sharif Ali Brunei yang berjaya menganjurkan seminar antarabangsa ini. Begitu juga kepada semua pihak yang terlibat secara langsung atau tidak langsung daripada ahli jawatankuasa pelaksana, penyumbang, unit korporat dan media. Saya berharap seminar ini dapat menatijahkan hasil yang diharapkan dan mencapai tujuan dan matlamatnya. Dengan lafaz yang mulia, Bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikan seminar antarabangsa Perundangan Islam dalam Masyarakat Kontemporari ISLAC 2021. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.